Hello, apa khabar semua? Harapan Cik Yus semua orang dalam keadaan sihat walafiat. Cik Yus mulai dengan Shalom, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seperti biasa, Cik Yus mulai dengan buku Bible, Ephesians 5 daripada ayat pertama hingga ke-17. Jadi Cik Yus terus bacakanlah di dalam translation bahasa Melayu supaya senang. Semua jadi pedoman kepada kita semua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Tuhan seperti anak-anak yang dikasihi dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Jesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang yang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sia-sia. Janganlah dilakukannya. Sebaliknya ucapkanlah syukur. Kerana ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang yang serakah atau penyembah berhala yang mendapat bahagian di dalam kerajaan Tuhan. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, kerana hal-hal yang demikian mendatangkan murka Tuhan. Sebab itu, janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Kerana terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bahagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang yang mati, kerana Jesus akan bercahaya atas kamu. Kerana itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, kerana hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi Cik Yus stop takat 17 kerana kenapa? Yang lain boleh baca sendirilah. Kenapa Cik Yus ambil ayat ini? Sebab Jesus mengajarkan kita supaya jangan jadi tak cerdik. Jangan jadi tak cerdik. Okay, daripada situ Jesus mengajarkan kita supaya cerdik. Guna akal fikiran yang ada, buat pertimbangan yang mana buruk dan yang mana baik. Itu yang Jesus ajarkan. Okey, Cik Yus juga nak sentuhkan di dalam ayat yang ke-11 berbunyi, janganlah turut mengambil bahagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Jesus sekali lagi, dah banyak dalil yang Cik Yus sentuh di dalam Bible. Jesus melarang kita melakukan benda-benda yang salah, yang terkutuk. Dalam ayat ni pun perkara yang sama, kerana perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan terkutuk apa semua ni tidak mendatangkan apa-apa kebaikan. Dalam ayat ni juga menyebut, okey, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Bermaksudnya apa? Bermaksudnya kita kena cerita apa yang benar. Okey, dalam semua ajaran di dalam dunia ni, satu-satunya ajaran yang against Christianity adalah apa? Islam, ajaran Islam. Kerana apa? Kerana Islam ini adalah ajaran yang dibawa oleh Muhammad, di mana Muhammad membuat satu ajaran yang baru. Segala apa yang sebahagian yang ada di dalam Christianity ini diubah oleh Muhammad menjadikan ajaran yang baru. Itulah dinamakan ajaran yang sesat. So untuk itu ayat ini mengatakan apa? Reveal perbuatan-perbuatan itu agar semua orang tahu yang mana buruk, yang mana yang jahat. Sebab di dalam ajaran Islam mengajarkan perkara-perkara yang jahat. So jadi adalah menjadi tanggungjawab Cik Yus, okay, dan yang lain-lain, okay, untuk menceritakan apa yang ajaran Islam cuba sampaikan. Cuba spin mengatakan konon Kristianiti adalah ajaran yang tak betul, sesat, apa sebagainya, dan mengatakan Islam adalah agama yang benar, sedangkan agama Islam itulah sebenarnya ajaran yang sesat. So jadi itulah yang dilakukan. Dan sebahagian umat Islam ada yang menyamar menjadi Kristian, kononnya mengatakan Jesus tak mengajar perkara ni. Kalau dia seorang Kristian, pasti dia tahu ayat ni. Sebab apa? Jesus suruh reveal the truth. Spread the words of God. Itu yang Jesus katakan. So jadi bermaksudnya di sini, orang yang menyamar menjadi Kristian nanti, dia mengatakan Jesus tengah ajar, dia sebenarnya adalah orang Islam. Penipu. Itulah yang dilakukan oleh umat Islam. Datang daripada mana? Datangnya daripada Al-Quran. Diajarkan di dalam Al-Quran. Cik Yus dah bagi dah dalilnya. Nampak tak?
Okey, Cik Yus masukkan untuk rakaman untuk kali ni. Okey, kali ini Cik Yus nak sentuh berkenaan dengan bulan-bulan Islam. Apakah agama Islam mempunyai bulan-bulannya sendiri? Tidak, tidak ada. Itu yang Cik Yus boleh katakan. Tak ada. Apakah perkara ni penting? Sebelum ni Cik Yus sudah sentuh rukun kedua Islam iaitu solat. Sekarang ni Cik Yus sentuh rukun yang ketiga iaitu berpuasa di bulan Ramadan. Tapi sebelum Cik Yus sentuh yang tu, Cik Yus terpaksa masuk dulu bab bulan-bulan Islam. So, perkara ini adalah penting. Jika kita persoalkan apakah ianya penting, memang penting. Sebab bulan-bulan Islam itulah menunjukkan bagaimana Islam melakukan sesuatu perkara. Memang sangat penting, dan bulan Ramadan merupakan bulan di mana umat Islam berpuasa yang menjadi rukun yang ketiga. Jika agama Islam memang wujud sejak Adam, pasti tercatat di dalam firman Allah dalam Al-Quran menyatakan nama-nama bulan Islam ini. Pasti terdapat di dalam Al-Quran. Tapi sayang, tak ada. Tidak ada dinyatakan langsung. Jadi, jika anda nak tahu, semua yang berada di luar sana, nama-nama bulan yang dipakai adalah nama-nama bulan yang berlaku di kalangan kaum Kafir Quraisy. Di mana pada masa tu, sebenarnya dah lama sebelum Muhammad wujud lagi. So, apabila Muhammad wujud, nama-nama bulan ni dah memang ada, dan Muhammad pada masa inilah Muhammad mengangkat dirinya sebagai Nabi. Ini bermakna apa? Nama-nama bulan Islam adalah nama-nama bulan yang diberikan dan digunakan pakai oleh puak kafir Quraisy sejak dahulu kala, sebelum Muhammad wujud lagi, sebelum Islam wujud lagi. Ada satu permasalahan, kejadian yang mana pada tahun 638 Masihi, Umar bin Al-Khattab yang saat itu menjadi khalifah melihat satu masalah. Diceritakan bahawa Abu Musa Al-Asy'ari menulis kepada Umar, surat-surat sampai kepada kami dari Amirul Mukminin, tetapi kami bingung bagaimana menjalankannya. Kami membaca sebuah dokumen tetangga Sya'ban, namun kami tidak tahu ini untuk tahun yang lalu atau tahun ini. Yakni dalam kurungan Syekh Abdul Rahman Al-Jabarti 1825, itu dia catatnya. So jadi kat sini apa maksudnya? Tiada sistem tarikh, catatan tahun apa-apa semua yang berlaku sejak Muhammad, masa pemerintahan Muhammad tak ada. Ini dilakukan oleh Umar. Okey, Umar kemudian mengumpulkan para sahabat dan mereka yang bertugas di pusat pemerintahan. Diceritakan dari Ibnu Abbas bahawa semenjak Muhammad datang ke Madinah, tidak ada tahun yang digunakan dalam penanggalan. Ini dikatakan sini oleh Umar. Maksud dia di sini, Islam tiada sistem tarikh, sistem tahun dan sebagainya. Sistem penanggalan, tanggal-tanggal ni apa semua tak ada. Demikian juga saat Abu Bakar menggantikan beliau sebagai khalifah, dan juga 4 tahun pertama pemerintahan Umar Al-Khattab. Tiada langsung catatan. Jadi di manakah kebenaran Islam? Sistem penulisan catatan ni apa-apa semua sebelum Islam wujud lagi telah lama, beribu-ribu tahun sebelumnya telah ada sistem catatan, bahasa dan sebagainya, semua dah ada. Pada masa tamadun manusia telah wujud. Bagaimana Rom mencipta itu ini apa semua, dia ada macam-macam mathematics, science itu apa semua dah ada sebelum Islam lagi, dan memang ada dah benda ni. Jadi kenapakah tiada catatan tentang tarikh-tarikh Islam dan sebagainya? Ini menunjukkan bahawa agama Islam adalah agama yang baru diajarkan. Perbendaharaan negara semakin banyak. Apa yang ini sambung Umar, apa yang kita bagi dan sebarkan selama ini tidak memiliki catatan tanggal yang pasti. Bagaimanakah kita mengatasi ini? Itu kata Umar. So ini bermakna Muhammad menipu tentang ajaran Islam. Jelas. Okey, Cik Yus ambil salah satu daripada contoh dalam firman Tuhan, ayat Taubah yang ke-37 yang berbunyi, sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu. Mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Amboi, cantik bunyi ayat ni. Okey, Cik Yus reveal. Kenapa Allah bereaksi dengan kaum kafir Quraisy? Seperti yang Cik Yus biasa cakap sebelum ni, kalau tiada angin masakan pokok bergoyang, apakah sebenarnya berlaku?
Kenapa Allah bercakap macam ni di dalam surah At-Taubah ayat ke-37? Sebenarnya begini, kaum kafir Quraisy sebenarnya menambahkan bulan ke-13 atau lebih tepatnya memperpanjangkan satu bulan tertentu selama 2 bulan pada setiap sekitar 3 tahun agar bulan-bulan tersebut selaras dengan perputaran musim atau matahari. Ini tujuan mereka lakukan. Perkara ini dilakukan oleh puak kafir Quraisy saban tahun bagi menyelaraskan setiap musim yang berlaku. Ini tujuan mereka. Sebab apa? Pada masa tu, dia orang tak pandai untuk nak, sebab dalam satu tahun tu, pengiraan hari tu adalah agak sukar. So, daripada situ, dia akan ada kurang dan lebih. So, sebab itulah tujuan mereka lakukan perkara ni. Jadi, ini bermakna bulan-bulan ini adalah nama-nama bulan kaum kafir Quraisy. Sebab itu, jika dilihat, nama-nama bulan ini ada maknanya dengan musim-musim yang tertentu. Seperti Rabiul Awal, Rabiul Akhir, yang bermaksud apa? Permulaan, pengakhiran musim bunga. Dan apa maksud pula Ramadan? Musim panas. Nampak tak? So, jadi, jika bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang di dalam ajaran Islam, Allah yang nikah apa semua, kenapa puak kafir Quraisy pula yang menamakan bulan-bulan ini? Nampak tak? Okey, sebagai bukti Cik Yus ambil daripada sinilah yang mana maksud nama-nama bulan Islam. Muharram bermaksud apa? Bulan terang. Bulan terlarang di kalangan orang Arab. Jelas kat situ mengatakan apa? Orang Arab. Orang Arab. Okey, so siapakah orang Arab ni? Orang Arab confirm lah. Mereka ni adalah puak kafir-kafir Quraisy. Yang bukan orang Islam. Okey, Cik Yus cuba highlight kat situ. Oh, sorry. Keluar pada mendatang ni. Okey, kalangan orang Arab. Nampak tak di situ? Okey. Seterusnya. Safar. Apa maksud dengan safar? Safar diambil sepenuh kejadian yang akan berlaku dalam masyarakat Arab sebelum zaman Rasulullah. Nampak tak? Terangan di situ. Okey. Safar diambil sempena kejadian yang akan berlaku dalam masyarakat Arab sebelum zaman Rasulullah. Tu Cik Yus dah tolong highlight walaupun tak cantik tu tapi boleh nampak, boleh baca di situ. Ayat jelas kat situ. Ini daripada website orang Islam sendiri. Cik Yus bukan kata ambil mana-mana. Yang mana mengatakan sebelum zaman Muhammad. Itu bermaksud apa? Muhammad belum ada lagi tetapi puak kafir Quraisy yang telah menggunakan pakai nama-nama bulan ni. Jelas penipuan. Jadi apakah Islam ini adalah agama yang benar? Kenapa nama-nama bulan Islam diambil sepenuh nama-nama bulan puak kafir Quraisy? Bukankah Islam dikatakan telah wujud sekian lama? Kononnya dikatakan sejak Adam lah apa semua tu. Kenapalah senang sangat ditipu? Kenapa? Kenapa? Sayang. Tentu semua terfikir siapa yang bertanggungjawab yang menamakan nama-nama bulan Islam ni. Orang yang bertanggungjawab terhadap nama-nama bulan Islam ni ialah Khilab bin Murrah, yang merupakan moyang kelima sebelum Muhammad, yang merupakan pemimpin yang amat disegani oleh kaum kafir Quraisy. 150 tahun 150 tahun sebelum Muhammad dilahirkan, Khilab bin Murrah telah mengumpulkan pemimpin-pemimpin kafir Quraisy untuk menamakan nama-nama bulan ini bagi memudahkan untuk memahami gerakan waktu dalam tempoh bulan dan tahun. Jelas. Jelas. 150 tahun sebelum Muhammad wujud. Sebelum Muhammad wujud, puak kafir Quraisy telah mengadakan, telah berbincang menamakan nama-nama bulan ni. Yang ada sekarang nama-nama bulan Islam itulah nama yang telah dinamakan oleh puak kafir Quraisy 150 tahun sebelum Muhammad dilahirkan. Dan pada ketika ini, puak-puak kafir Quraisy menyembah berhala. Itulah yang berlaku di keliling Kaabah, terdapat 360 berhala yang mana mereka ni memang digelar dan bergelar ada penyembah berhala. So jadi bagaimanakah mereka ini adalah Muslim? Sama sekali tidak. Islam hanya wujud pada zaman Muhammad. So jadi jelas Islam tiada bulannya yang tersendiri. Nama-nama bulan yang ada yang digunakan pakai sekarang ini adalah daripada puak kafir Quraisy asalnya. Aslinya datang daripada puak kafir Quraisy. Sekarang ni Cik Yus ambil contoh daripada surah yang sama At-Taubah ayat yang ke-36 yang berbunyi. Cik Yus cuba reveal penipuan Muhammad. Allah berfirman, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi. Bla 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 lah, panjang lagi kan.
Oh, semasa Allah menciptakan langit dan bumi, Allah dah tetapkan di dalam kitabnya bilangan bulan adalah 12 bulan. Apa ni? Betul ke? Sedangkan nama-nama bulan pun aslinya datang daripada puak kafir Quraisy. So, bagaimanakah yang dikatakan ayat ni adalah benar? Ini bermaksud Muhammad menipu. Ayat Quran ni, Allah ni tak wujud. Penciptaan langit dan bumi ni pun bukannya datang daripada Allah. Muhammad menipu. Kalau benar, Allah yang menciptakan langit dan bumi, seperti kata ni, dia telah menetapkan 12 bulan, pasti ada tarikh dan sebagainya. Maksud Cik Yus, bulan-bulan, nama-nama bulan tu semua dinyatakan, diterangkan di dalam Al-Quran. Namun, untuk membuktikan bahawa benda ni adalah penipuan, nama-nama bulan ini sebenarnya adalah aslinya datang daripada puak kafir Quraisy. So, jadi, apakah ini? Sayang, benda ni ternyata terang-terangan penipuan. So, jadi bagaimanakah perkara Allah ni adalah Tuhan, penciptaan langit oleh Allah ni adalah semua ni adalah benar? Sebab tu, Cik Yus nak ceritakan kat sini. Sebab tu Allah tak ceritakan nama-nama bulan ni dalam Quran kerana semuanya penipuan. Selain tu, Cik Yus cuba sentuh lagi. Dalam ayat tu juga nyatakan ditetapkan 12 bulan dalam kitab Allah. Jelas ditulis itu dalam kitab Allah. Kitab apakah itu? Kitab apakah yang menjelaskan ke-12 nama bulan Islam? Kitab yang mana? Taurat? Injil? Zabur? Ini semua kitab-kitab orang Islam. Even Bible, kalau kita daripada segi aslinya lah, kita Bible dalam Hebrew apa semua. Okay, even dalam kitab-kitab versi Islam, tak ada langsung yang menyatakan tentang nama-nama bulan Islam ini. Even Al-Quran pun tak ada menyatakan nama-nama bulan Islam ni. Ini bermaksud apa? Muhammad menipu lagi. Muhammad menipu. Sebab tu orang tua-tua cakap, bangkai memang boleh ditutup tetapi bau bangkai tetap boleh dihidu. Inilah yang Pak Mat cuba buat. Pak Mat cuba menutup bangkai. Tapi Cik Mat gagal menghilangkan bau busuk Islam. Inilah yang berlaku. Sebab tu, Cik Yus telah sebut, jika Islam ni adalah agama yang benar, wujud, sekian lama kononnya, Islam ni milik Allah, pasti tercatat segala-galanya di dalam Al-Quran. Sayang, tiada langsung dari dalil. Macam sebelum ni, Cik Yus cerita, sentuh bab semayang. Tiada. Sekarang ni bab bulan Islam pula pun tiada. Sayang, masalah dia, yang Abu dan Minah ni, masih percaya kepada Muhammad. Konon dia claim, bulan-bulan Islam ni milik mereka. Sedangkan ianya asli datang daripada puak kafir Quraisy. Apakah ini? Bukan copy paste dah. Ini ciplak dah. Dia ambil. Lepas tu dia buat harta dia. Macam itulah Muhammad. Begitulah contohnya negara-negara Islam. Okay. Sebelum Muhammad mana ada negara-negara Islam? Dia tawan negara orang, lepas tu dia jadikan negara Islam. Itu yang berlaku. Seterusnya, Abu dan Minah diarahkan. Sekarang kita masuk bab puasa tadi. Abu dan Minah diarahkan berpuasa di bulan Ramadan. Apakah perkara ini benar? Tentang puasa ni, Cik Yus ambil daripada surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Macam cantik bunyi ayat ni kan. Pak Mat cuba tipu lagi. Even nama bulan Islam pun tak ada, tak tertulis dalam Al-Quran. Kononnya claim, Islam itu gini, agama yang benar. Muslim mengatakan nama-nama Islam, bulan Islam itu adalah milik mereka. Sedangkan nama-nama bulan Islam itu adalah milik asli orang kafir, kafir Quraisy. Itu pun tak ada. Apatah lagi dengan puasa. Cik Yus cuba review lagi penipuan Cik Mat. Dalam ayat itu mengatakan sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang sebelum kalian. Jadi Cik Yus nak tanya, siapakah orang itu? Jika Allah adalah benar-benar Tuhan dan agama Islam adalah agama yang benar, dah tentu Allah namakan siapakah yang dia maksudkan, orang-orang sebelum kamu tu. Jadi kenapakah Allah merahsiakan nama orang-orang ni ataupun kaum ni? Ini kerana memang tiada sebarang kaum pun sebelum Muhammad yang beragama Islam dan orang-orang ini melakukan puasa di bulan Ramadan. Memang tiada. Tiada langsung.
Tak pernah wujud orang-orang ni. Siapakah dia? So ini jelas nyata Cik Mat punya auta. Cik Mat dia ni auta dahsyat sungguh . Cik Yus ambil contoh lagi. Jika ayat tu orang-orang sebelum kamu tu Allah refer Allah refer kepada puak kafir Quraisy. Memang tidaklah. Sebab mereka ini puak kafir Quraisy ni lagi nak bunuh Muhammad adalah. Pada masa Muhammad membawa ajaran Islam pada masa tu. Sebab apa? Agama dia orang, ajaran dia orang menyembah berhala yang kata 360 darjah, 30 darjah pula. 360 berhala yang berada di keliling Kaabah tu. Okey. Itu adalah amalan mereka. Muhammad membawa ajaran baru. So dia orang marah, dia orang nak bunuh Muhammad, sebab tu Muhammad lari ke Madinah. Bila lari ke Madinah ini yang dikatakan hijrah. Inilah yang dikatakan hijrah. So maksud dari sini puak kafir Quraisy dah terang-terangan bukan orang Islam. Jika ayat berkenaan orang-orang yang terdahulu daripada kamu tu nak di-refer kepada Yahudi dan Nasrani. Bila masa dalam sejarah manusia kaum Yahudi dan Nasrani ni beragama Islam? Bila? Tak adanya. Tak ada. Tak pernah dalam sejarah manusia ni Yahudi beragama Islam. So, siapakah mereka? Sebab kalau kita tengok dalam Al-Quran, banyak menyentuh puak kafir Quraisy, Yahudi, Nasrani. Takkan orang-orang sebelum kamu tu di-refer kepada orang-orang kat Afrika tu, atau kat Kutub Selatan tu? Confirm lah tidak kan? So, jadi hanya 3 bangsa, 3 kaum ni yang kerap disentuh dalam Al-Quran. Okay, Yahudi, Nasrani, kafir Quraisy. Semuanya bukan orang Islam. Jadi siapakah kaum yang dimaksudkan dalam ayat tu? Hantu? Jelas Kaum ni hanyalah hayalan yang dibuat oleh Cik Mat. Itu yang pasti. So, jika nama bulan Islam diambil daripada kaum kafir Quraisy. Amalan berpuasa di bulan Ramadan pun tak pernah wujud sebelum zaman Muhammad. Jadi bagaimanakah agama Islam dikatakan agama yang benar? Penipuan semata-mata. Penipuan semata-mata. So, jadi kepada umat-umat Islam, bukalah biji mata, lihatlah kepalsuan Islam. Cik Yus sampaikan, Cik Yus nyatakan sesuatu yang Cik Yus usulkan, Cik Yus tak cakap kosong, Cik Yus bagi dalil. Cik Yus bagi dalil. Kalau contoh daripada ayat, macam contoh ayat Al-Taubah tadi tu, yang ke-36, 37, Al-Baqarah, diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Boleh bagi dalil mana ayat Quran yang mengatakan siapakah orang-orang ni? Dan orang-orang yang pernah mengamalkan puasa di bulan Ramadan. Ada? Kalau ada, boleh bagi. Bantah Cik Yus dengan dalil Al-Quran. Kalau Cik Yus refer ayat 183 Al-Baqarah, orang-orang sebelum kamu tu, okey, kalau nak bantah, bagi dalil. Menunjukkan siapa yang Allah refer pada orang-orang sebelum kalian ni. Cuba bantah. Selain pada tu, yang tadi, Al-Taubah 36-37 tu. 12 bulan. Dah mana dalil dalam Al-Quran yang menyatakan nama-nama bulan Islam ni? Dan dalam masa yang sama. Okey, dia kata kitab. Semasa penciptaan langit dan bumi. Allah kata terdapat dalam kitab. Kitab yang mana? Tunjuk kitab mana? Tercatat nama-nama bulan Islam ni. Untuk itu, Cik Yus stop di sini. Okey, harapan Cik Yus agar ramai yang akan nampak kepalsuan Islam. So, ramai yang akan mendapat hidayah di sini tentang apa yang telah maksud Cik Yus di sini, kepalsuan Islam ini. Ramai yang mempercaya tentang ajaran sesat yang Muhammad bawa selama 1441 tahun yang lalu. So, untuk itu harapan Cik Yus agar Tuhan yang sebenar dapat membukakan hati mereka di luar sana untuk menampakkan perkara-perkara yang begini, kepalsuan tentang ajaran Islam, dan dalam masa yang sama nampak kepada kebenaran yang sebenar. Untuk itu Cik Yus doakan perkara ini kepada anda semua di luar sana. Harapan Cik Yus agar anda mendapat cahaya. God bless you all in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Amen.